Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, selamat bertemu kepada peserta bengkel penghasilan web menggunakan Canva. Okay, pagi ini bersama saya, tuan-puan peserta bengkel akan melihat bagaimana kita memilih atau menentukan prinsip-prinsip di dalam karya grafik di mana kita ingin menghasilkan satu produk yang menarik yang menepati prinsip-prinsip di dalam penghasilan web ni. Okey, baik. Okey, seterusnya apa yang kita perlu lihat ialah pertama sekali untuk kita menghasilkan persembahan-persembahan ataupun design ataupun poster dan sebagainya, terutama dalam menghasilkan web ni. Okay, ada beberapa syarat lah yang kita perlu ikuti. Okey, ini adalah satu contoh lah ya, di mana kita kena rancang dahulu. Yang paling penting adalah kita rancang apa yang kita nak buat, khusus ke, aktiviti ke, event ke, apa-apa yang berkaitan kita kena rancang dahulu. Okey, seperti contoh ini uh, menunjukkan bagaimana tajuk kursus atau aktiviti yang kita share kepada peserta kursus, iaitu kursus aplikasi grafik dan multimedia untuk pembinaan laman web kreatif bagi staf sokongan. Okay, jadi dia ringkas, dia fokus kepada tajuk kursus dan dia jelas. Jadi peserta kursus, siapa-siapa yang dapat maklumat ini, dia terus dapat faham apakah tujuan yang hendak disampaikan, apakah maksud banner ini ataupun poster ini, penerangan tentang apa. Itu yang penting. Okey, yang kedua kita kena rancang juga. Contoh macam kursus ni kita ada prasmi. Kita kena rancang. Okey, prasmi siapa yang kita nak masukkan prasmi? Tulisan apa yang kita nak ambil? Contoh majlis perasmian disempurnakan oleh tulisan dia Muhammad Kadri bin Fazil, kita besarkan sikit bin Fazil Rahman, Tuan Timbalan. Tuan Timbalan Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampung Ipoh. Okey, saiz ataupun saiz font tak sama kan. Reka letak dia tersusun je. Kemudian kita letakkan gambar dia di sebelah kanan boleh, di sebelah kiri pun boleh. Kita boleh adjust lah ikut kesesuaian. Ini yang kita kena rancang. Kita kena tentukan dahulu sebelum kita mula buat kita punya design, reka letak, reka bentuk dan sebagainya. Baik, seterusnya apa yang kita kena fikirkan juga ialah untuk kita menjalankan sesuatu kursus ataupun event, bengkel dan apa-apa yang berkaitan, kita kena pastikan apakah info yang kita nak masukkan. Kan, info-info yang utama biasanya tarikh lah, tarikh bila kita buat kan. Lepas tu masa kan, tempat, kalau kita nak tambah lagi pesertanya kan, ataupun kita nak tambah lagi apa peralatan yang kita nak bawa ketika berkursus dan sebagainya. Ataupun kalau kita buat majlis hari jemputan jamuan makan kan, tarikhnya, tempatnya, pakaian apa nak pakai, pukul berapa tetamu datang dan sebagainya. Jadi info-info tentang aktiviti yang kita nak buat tu kena jelas dan kita kena susun apa info yang nak masukkan. Apa info-info utama yang kita nak masukkan, yang itu kita kena rancang lah Okey, seterusnya ialah jadual. Jadual. Kalau berkaitan dengan kursus kita ni jadual lah. Supaya dia ringkas dan dia beri manfaat. Kita boleh rujuk. Kita boleh rancang. Kita rancang dan supaya peserta kursus boleh rujuk. Okey, kita ada hari pertama, kita ada kohort 1, kita ada kohort 2 dan setiap masa-masa tu apakah yang kita nak buat kan di dalam aktiviti tu. Jadi berbalik kepada perancangan tu amat penting. Kita kena susun, kita kena rancang apa yang kita nak masukkan dalam kita punya web tu nanti. Kan? Kalau kita buat berkonsepkan macam kursus ke, event dan sebagainya lah Okey, baik. Seterusnya ialah barisan fasilitator. Ini berkaitan dengan kursus ni lah. Okey, jadi penyelaras untuk kursus ni, Mr. Lee, tahniah dia yang susun semua ni. Dia dah masukkan versinya. Okey, jadi peserta-peserta kursus nak dapat maklum, dia dah tahu dah. Okey, siapa yang terlibat nanti di dalam kursus. Okey, ini adalah barisan-barisan versi. Dia dah susun, siap-siap. Ini yang kita kena rancang. Kemudian reka letak, dia nak letak macam mana? Dalam 4 di atas, 4 di bawah. Ataupun dia nak buat dalam bentuk 3 ke, ataupun dia ketua besar di atas ke KJ. Ini bergantung kepada kreativiti seseorang. Okey, baik. Seterusnya ialah urus dia. Ini pun sama kita rancang maklumat seterusnya yang dia dimasukkan.
Okey, urus dia, siap dengan ada nombor telefonnya, siap dengan ada emailnya, dan sebagainya. Ini tak apalah sebab kita buat dalaman. Katalah kita buka bengkel ni kepada orang luar juga. Jadi amat penting ni ya urus dia. Sebab itu kita kena rancang apa maklumat yang kita nak buat masuk dalam kita kita punya aktiviti khusus ke dan sebagainya ni. Okey, seterusnya, okey di dalam ni kita ada majlis penutupan. Okey, disempurnakan oleh siapa? Okey, gambar apa yang sesuai kita nak masukkan? Di mana reka letak dia? Di mana kita nak letakkan gambar tu dan sebagainya. Okey, dan seterusnya ialah penutup lah, dan kita bagi mungkin di sini disediakan pantun pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara, baiklah tuan membawa ilmu, baliklah tuan membawa ilmu, binalah bangsa bangunkan negara. Okey, selamat berkursus, kita bagi kata rangsangan supaya peserta-peserta kursus bersemangat untuk berkursus dan menambah ilmu dan akhirnya dapat menghasilkan satu web yang bermanfaat, berilmu dan kita boleh amalkan di IPG kita lah. Okey, baik. Okey, di dalam menghasilkan semua ini kan dia ada beberapa prinsip ataupun kita panggil dia ciri-ciri reka letak yang baik. Bagaimana kita nak letak di mana teksnya, di mana image-nya, di mana grafiknya, kita nak susun macam mana supaya nampak kemas. Benda tu yang kita kena teliti. Benda tu yang kita kena buat homework, kita buat perancangan awal. Apa yang kita nak masukkan sebenarnya. Bila kita dah rancang, kita dah susun baik-baik, insya-Allah di akhir nanti dia akan jadi yang sempurna. Kita tak nak kita dah buat dalam 50%, 60%, kita dah macam tak ada idea. Alah, terputus idea. Apa lagi Apa nak buat lagi ataupun kita terpaksa reverse balik. Alah, buat-buat salah sebab kita tak rancang. Step yang paling penting adalah kita rancang kita nak buat apa. Dah kita nak buat apa, kita nak masukkan apa. Apa yang maklumat kita nak masukkan yang berkaitan dengan mengikuti menepati ciri-ciri reka letak yang baik. Okey, baik. Sekarang saya akan fokus kepada apakah reka letak yang baik yang kita nak tengok. Okey, pertamanya untuk kita menghasilkan benda grafik, bahan grafik dan sebagainya supaya nampak menarik, ada beberapa prinsip yang kita kena patuhi. Okey, mudah je kita nak ingat. Kita ingat saja perkataan CASPER, CASPER. Dia membawa maksud lah setiap akronim ni, CASPER ni. Nanti kita akan tengok. Okey, yang pertama adalah kontras. Kontras ni adalah di mana kita melihat perbandingan yang sangat jelas bila melibatkan kita main dengan warna, bila kita main dengan image, bila kita main dengan tipografi. Tipografi ni rujuk kepada font lah, jenis-jenis tulisan dan sebagainya. Okey, bagaimana kita nak tonjolkan warna tu, image tu, tipografi supaya pengguna ataupun orang lain yang melihat dia faham apa yang hendak kita sampaikan. Okey, ini sangat penting. Adakah kita dapat wujudkan kontras ataupun penonjolan yang sangat jelas? Contoh kita tengok daripada segi warna. Warna ni dia nak kontraskan, dia nak fokus kepada warna orange ni kan. Yang lain biru, tiba-tiba ada je orange. Kita dah nampak, kita tak nampak biru yang banyak ni. Dan kita nampak orange sebab apa? Dia dah berbandingkan, dia kontraskan benda tu. Kemudian image, kalau kita tengok kuda belang ni, kan dia kontras warnanya. Hitam putih, hitam kejap. Akhirnya kita nampak pattern ataupun corak yang sangat jelas kerana dia kontras kejadian Tuhan menjadikan kuda belang ni macam ni. Kita dah nampak awal dah. Pada jauh kita boleh kenal, oh ini kuda belang kerana warna yang sangat kontras. Okey, kalau tipografi juga, dia nak cerita pasal Little Tokyo ni, kan bagaimana dia susun akhirnya dia kontraskan benda tu, dia tonjolkan benda tu kepada Little Tokyo ni dengan jelas. Jadi orang yang melihat, oh jadi dia nampak dengan jelas. Okey, itu yang kita kena fikirkan, kontras, prinsip kontras. Macam mana kita dalam penghasilan kita nak tonjolkan sama ada warna, image ataupun teks ataupun tulisan yang kita ambil. Okey, yang kedua adalah alignment. Alignment ni keseimbangan. Macam mana kita nak seimbangkan kedudukan antara teks 1 dengan teks 2. Kalau ada teks 3 lagi, macam tadi kan, perasmi, penutup, kan teksnya kita susun elok-elok. Kemudian image, di mana kita nak letak? Macam contoh tadi, kita letak sebelah kanan. Contoh tadi penutupan oleh Ketua Jabatan, Cik Riza kan. Cik Riza, okey, gambarnya dia letak sebelah kanan. Tulisannya disusun sebelah kiri. Kemudian dia letaklah corak-corak sikit. Dia nampak seimbang. Bila kita pandang sekali,
Kita tak serabut, jelas. Oh, seimbang. Itu prinsip tu yang kita kena lihat, yang kita kena tengok. Contoh macam ni kan, ML Automotive kan, dia bagaimana dia menggunakan prinsip seimbang, dia letak kereta kiri dan kanan, tulisannya di bawah. Jadi kita mata melihat, kita fokus. Otak kita terus fokus benda tu. Macam ni ya. One alignment, bagaimana dia menggunakan teks tu, dia susun balik. Yang atas dia buat besar, di bawah dia buat tulisan yang saiz tak sama. Tujuannya adalah keseimbangan antara teks satu dengan teks dua. Kalau ada image lebih daripada satu pun boleh. Kita boleh susun supaya dia tak serabut, tak berselerak. Jadi tujuannya adalah kita untuk menyusun supaya dia nampak sejajar, selari. Dan mata kita, bila kita nampak, kita tak payah berfikir banyak. Tak berat kita nak memikir. Kita tengok, oh insyaAllah kita boleh faham apa yang nak disampaikan. Okey, seterusnya adalah simplicity. Simplicity ni ialah hasil yang kita buat itu nampak mudah. Dia nampak ringkas tetapi bermakna. Kan? Dia tak perlu yang banyak sangat sentuhan, grafik terlampau banyak, teksnya terlampau banyak juga, warna yang terlampau banyak juga. Dia menyebabkan dia tak jadi mudah, dia jadi serabut banyak sangat. So kita kena tentukan. Contoh macam Coca-Cola ni dah ada di pasaran lama dah. Dia simple je. Dia ambil background warna merah, tulisannya sahaja. Dua benda je yang dia nak fokus. Akhirnya orang boleh faham, boleh lihat dan akhirnya melekat dalam pemikiran dia. Okey, Coca-Cola macam ni. Kan? Memang jadi pengguna mudah boleh ingat dan agak simple, mudah. Okey, dalam ingatan dia sesiapa saja yang tengok. Okey, contoh dia nak promote tentang kereta. Dia tak perlu bawa tulisan yang banyak dan sebagainya. Dia just masuk kereta saja pada pandangan view yang menarik, dia ambil gambar kan. Kemudian dia susun balik, itu saja. Okey, simplicity ni kita punya kreatif lah. Siapa yang kita cuba fikirkan apa yang kita buat itu nampak ringkas, nampak biasa-biasa tetapi pengguna menilai luar biasa. Jadi cara nak dapat ilmu ni kita kena tengok contoh. Kita kena tengok contoh, beberapa contoh yang orang lain dah buat, kita cuba tiru balik. Okey, tak ada masalah. Okey, seterusnya adalah proximity ataupun jarak antara teks, jarak antara grafik, jarak antara teks dan grafik. Okey, kita ada teks, teks 1, teks 2. Kita nak tentukan jarak antara teks tu, teks 1 dengan teks 2. Kan? Kita tak nak dia rapat sangat, jadi susah pengguna nak baca. Kita tak nak jauh sangat, dia macam terpisah. Kan? Begitu juga dengan grafik, dia nak berkaitan grafik 1 dengan grafik 2, ada related dia, ada kaitan dia. Dan kalau kita ada buat teks dan grafik pun macam tu juga. Contoh macam gambar ni kan, okey, kita tengok buah catur ni disusun untuk fokus kepada jarak. Dia nampak seragam. Jelas kita tengok. Okey, kalau dia terabur kan, kita pun payah nak tentukan. Serupa dengan tulisan di bawah ni, disusun supaya dia seragam dan jaraknya sesuai. Satu lagi, jarak P dengan R. Nampak? P dengan R, R dengan O. Ini kita panggil kerning. Jarak antara dua huruf ni panggil kerning. Dalam Microsoft Word, dalam Photoshop dan banyak benda yang kita boleh adjust kerning ni. Kalau tak boleh, kita double tap saja atau double space bar. P dengan R ni kita double. R dengan O kita double space bar atau 3 space bar pun dia dah nampak berlakunya penjarakan di situ. Ikut kesesuaian lah. Janganlah jarak sangat sampai dia terpisah maksud dia. Jadi kita yang cuba tengok, okey kalau 2 space bar okey tak? Kalau 3 okey tak? Kita yang adjust sendiri. Okey, seterusnya ialah okey, ini masih yang tadi juga. Okey, jarak adakan jarak yang sesuai. Macam tadi lah, jarak yang sesuai ya. Okey, ini saya teruskanlah ya. Okey, baik. Seterusnya ialah emphasis. Emphasis ni adakan satu item utama kita nak tonjolkan. Kita dah buat dan semua. Okey, apa yang kita nak tonjol tu kita cuba tonjolkan supaya pengguna tengok dah boleh faham. Tak payah dia tercecari. Bila dia tengok kita punya banner, dia tengok kita punya poster, sebenarnya apa maksud kita ni kan tak jelas. Contoh di dalam payung ni okey, payung yang disusun ni berbagai warna. Kebanyakannya warna hitam. Ada satu saja warna kuning ke orange ni. Jadi terus ternampak dah benda tu. Terus item tu dah nampak. Jelas. Itu yang nak ditonjolkan. Itu konsep dia lah. Ini semua kena creativity. Benda ni semua kita kena tengok banyak-banyak contoh orang lain dah buat. So kita cuba ambil idea dia. Bukan kita ambil lukisan dia, ambil idea dia. Macam mana dia mempersembahkan benda tu, pieces tu.
Macam mana dia persembahkan untuk dia tonjolkan sesuatu konsep atau idea utama yang nak disampaikan. Okey, seterusnya ialah repetition, repetition, pengulangan, repetition atau pengulangan, bagaimana kita nak ulang benda yang sama. Benda yang sama kalau kita ulang mengikut keseragaman, dia menarik. Dia akan menarik. Ketekalan, kita kekal ketekalan warna dia. Mata huruf yang piawai, yang standard lah. Kemudian imej dan bentuk yang berkaitan. So dia nampak pengulangan dia tersusun je. Segi warna dia, tulisannya ke, pengulangan dia itu penting. Kita tak nak kejap-kejap pakai warna ni, kejap-kejap pakai warna ni, berterabur. Akhirnya dia jadi serabut. Payah kita nak tentukan apa maksud dia. Okey, dan kita perlu gunakan warna ni pada tempat-tempat yang perlulah. Begitu juga dengan imej, huruf dan sebagainya. Tak semua kita buat, bergantung keperluan sebenarnya. Okey, seterusnya, okay, apa pun di dalam kita membina kita punya penghasilan grafik ni, persembahan web kita, poster ke dan sebagainya untuk kita share kepada pengguna atau orang ramai, ingat kita mesti ingat prinsip Casper ni. Ingat apa yang dimasukkan dengan kontras, apa yang dimasukkan dengan alignment, apa yang dimasukkan dengan simplicity. Okey, benda-benda tu yang kita kena ingat. Bila kita dah cuba memenuhi prinsip-prinsip tu, kan, dan kita tengok contoh orang lain, insya-Allah di akhir nanti kita dapat melihat yang persembahan kita tu menarik dan berbeza dengan sebelum-sebelum ni. Okey, jadi saya rasa itu saja perkongsian daripada saya, dan saya doakan tuan-puan selamat berkursus dan akhirnya dapat menghasilkan satu web yang menarik menggunakan Canva di bawah versi-versi yang telah disusun di kursus ini. Okey, terima kasih kepada semua. Selamat berkursus. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.